Macam mana aku kena COVID tu just PNC lah. Tapi just share experience yang aku pernah diserangi COVID-19. Okay guys, so aku nak share experience aku yang pernah berada di pusat kuarantin pada tarikh 24 Februari 2021. Yes, pada tahun ni. So macam tak sangka kan. Okay, so Alhamdulillah diberikan kesihatan dan dah settle pun second dose. Dose hari tu aku ambil AZ, iaitu AstraZeneca. Memang lama gila nak tunggu since aku pun dah kena COVID. And then kena proses tunggu tempoh dalam 3 bulan baru boleh cucuk vaksin lah. Tu yang atas nasihat KKM dan juga Menteri Kesihatan. So just follow dia punya prosedur lah. So keep waiting. And then Alhamdulillah dah settle lah second dose. So I'm here. Still lagi berterusan dengan vlog. So aku share lah sedikit experience aku masa dekat pusat kuarantin dekat MIPS. Kira pusat kuarantin yang terbesar lah dekat kira Malaysia. Sebab memang pusat. Kalau yang macam Sungai Buloh, hospital tu yang case critical. Macam aku punya case under control. So ditempatkan di pusat kuarantin MIPS. Okay, macam mana aku kena COVID tu just PNC lah. Tapi just share experience yang aku pernah diserangi COVID-19. So memang adalah simptom batuk, demam, sesama, badan rasa lesu. And then kita buat swab test dekat PPUM. Result is positif. Then dinasihatkan untuk kuarantin di rumah buat sementara waktu sementara proses KKM menguruskan sekian-sekian. And then dapat SMS. So inilah dia SMS dia. SMS dia yang mengatakan aku disyaki positif COVID-19. So apa yang aku perlu lakukan adalah masih menunggu jawapan daripada KKM ataupun PPD daerah Petaling. And then dinasihatkan untuk pergi ke CAC Stadium Melawati Shah Alam. So proses pergi ke Stadium Melawati Shah Alam tu untuk kemaskini sama ada perlu dikuarantin di rumah ataupun perlu kuarantin di pusat kuarantin. So inilah dia. Aku akan bawakan korang ke pusat kuarantin MIPS. So aku akan sharekan lah beberapa gambar yang aku sempat record untuk momen. Mana tahulah kan, Allahualam aku dah tak ada ke nanti kan. So aku ada punya momen lah. Tapi Alhamdulillah diberikan kesempatan untuk teruskan hidup pada hari ni. So rasa bersyukur. And then so terstarting 24 hari bulan tu dah check in. Nak check in lah. Aku pergi ke CAC. And then buat kemaskini, saya makan apa semua. And then di pegawai, bukan pegawai, kira staff dekat sana yang menjaga di CAC tu, dia kata seelok-eloknya aku dikuarantinkan di pusat kuarantin sebab buat pengasingan lah. So dia buat pengasingan dengan adik keluarga apa semua. And then pergi ke pusat kuarantin. Actually masa tu kira macam sebenarnya dah dinasihatkan untuk packing barang, tapi setelah degil kan, jadi terpaksa lah dari seluruh kuarantin. Jadi kita kena balik. Dah kena balik, ambil baju dah satu hal pula. So patah balik dan menunggu bas daripada CAC ke pusat kuarantin tu kira lama juga, dekat 1 jam ke 2 jam lebih. Dia kata masa tu aku pergi pagi pukul 9. And then balik pukul 10, dia kata pukul 11. Pukul 11 nanti datang balik. Pukul 11, lebih kurang lah 10.30, 11 macam tu. So aku pun rushing lah, kemas-kemas ambil je, capai je apa yang sempat dicapai. And then bila dah pack semua, gerak pergi ke CAC Shah Alam. And then tunggu daripada pukul 11 sampai pukul 1 aku tunggu bas. Menunggu kehadiran, aku non kehadiran.
menunggu kehadiran pesakit-pesakit COVID-19 yang lain untuk mencukupkan ruang bas. So bila dah cukup dalam pukul 1 lebih tu, mata pun dah ngantuk, badan rasa tak selesa, lapar. And then dia dah naik bas pukul 1 lebih. And then ni lah dia gambar aku dalam bas. Sempat selfie dalam bas. So dalam pukul 3 lebih aku sampai dekat MIPS. So dekat situ dia akan buat ni lah, untuk daftar masuk, macam student baru masuk, macam tu lah. So dia akan tanya lah legit makan apa semua sekian-sekian, ada beberapa soalan dia akan tanya. And then baru dia bagi gelang. So gelang aku warna putih, gelang warna putih. So bila dah settle masuk dalam, dia bagi nombor katil. So bila masuk kat dalam tu aku nampak macam, oh my god, macam ni rupanya pusat kuarantin. Dia rasa macam duduk hostel tapi dengan orang-orang sakit, macam tu. So dah diberikan nombor katil, aku dapat katil tingkat atas. Aku lebih prefer katil tingkat atas sebabnya orang tak akan lepak dekat atas katil aku. Bila aku duduk bawah, confirm aku kena kacau tidur. Tapi actually seronok duduk situ. Walaupun memang ada banyak kes, ada je yang ada sakit kronik apa dan sebagainya, tapi alhamdulillah feel the experience lah. Bila aku duduk katil atas tu, view aku lagi macam wow. Aku nampak orang kata apa, persekitaran. Nampak katil sana, katil sini. Tempat katil aku ni dia tak jauh pun dengan tempat entertainment. Diorang ada tempat beriadah tau, macam main pingpong, korang boleh tengok Netflix, boleh tengok berita, ada ruang solat dengan kawasan solat. So daripada tempat aku tu aku boleh tengok even counter pun aku nampak. So macam amazing experience lah, serious amazing experience. Rasa macam diberikan kesempatan lah untuk merasai benda tu. Okay, so bila dah sampai dekat katil tu, aku dah kemas-kemas, dah sarung cadar, sebagainya. And then aku rasa lapar, tunggu juga. Dan aku macam dengan mulut, kita tanyalah orang-orang yang dah lama dekat pusat kuarantin tu kan, tanya bila waktu makan ada bagi makan ke? Kita tanyalah kan. And then dia kata ada, tapi waktu nanti dia ada waktu-waktu dia. Macam makan dekat asrama, dekat hospital pun macam tu lah, dia ada waktu-waktu makan dia. So sementara menunggu tu, tak apalah, aku buatlah road tour, walk around, tengok situ orang solat, tandas kat mana, kita tengok orang, kalau orang tegur senyum-senyum, kita hidup jangan sombong kan. Okay, so betul dah dekat pukul 6 tu diberi makan lah. Alhamdulillah, makanan aku boleh bagi tahu seriously kena dengan tekak aku. Sebab aku tak jenis cerewet makan. Jadi alhamdulillah apa yang aku makan tu, yes, first thing first, dari rasa aku ada, dari bawah aku ada. Dua-dua tu ada. Tapi kira macam domet kira partner lah, kira macam orang-orang yang ada kat dalam pusat kuarantin tu, katil bawah aku sebelah, katil sebelah bawah, dia punya diri rasa tak ada, bau pun tak ada. So agak kesian juga. Chinese guy. So dia tanya dia tak ada rasa ke? Dia tak ada rasa lah, tak tahulah. Tapi itulah, kita dapat share experience. So dah beri makan pun okey, cukup 5 waktu. Ada sarapan pagi, ada makan tengah hari, ada makan petang. So cukup. Tapi kalau kau nak lebih-lebih, dia ada vending machine, jual snake, snake tu dia jual ni, aku dapat. And then ada mesin air kopi panas. Tapi yang paling menariknya kat vending machine ni, dia elakkan guna duit fizikal lah, duit kertas dan sebagainya. Dia guna cashless. Sama ada kalau ada QR Pay, debit card, function pakai debit card and then pakai e-wallet Touch 'n Go. So pakai itulah. And then harga dia babe, kalah harga-harga barang dekat Pavilion dengan KLCC. Seriously. What the fuck? Lagi mahal. Kau ingat orang duduk dekat pusat kuarantin tu mampu ke bayar tu? Mahal kau tahu tak? Macam mana lah diorang letak harga kan? Kalau boleh kau untung korang kan? So ni dia gambar makanan. So aku ada buat video sikit, kau tengoklah video tu.
And then malam aku try pusing lagi dan aku jumpa yang vending machine coffee tu. Aku pun lah aku dekat kuarantin berapa hari aku tak ingat, lebih kurang 5 hari kot. Yes, 5 hari rasanya, aku pun tak ingat lah, dah lama dah, bulan 2 hari tu. And then aku try coffee tu pakai debit card. Pakai debit card. And then lepas tu try vending machine, mesin gedegang beratur panjang ni. Kau tengok gambar ni, beratur panjang. Sebabnya bila orang tu load stok je habis. Load stok je habis. So memang kata kaya juga orang duduk kat kuarantin ni kan. Mana datang duit. Aduh. Seriously, funny. Tapi seronok serius. Kita tak rasa kita sakit. Kita lupa seketika kerja, kita lupa seketika masalah. Dari situ kita macam open minded. So macam tenang. Actually tenang, serius. Memang feel better lah. Orang kata bila kita sakit ni jangan kita layan. Bila kita sakit ni kita cuba lawan. Bukanlah nak ajak korang macam more to positivity yang melampau lah, tapi kita cuba untuk kuatkan diri kita. So dari situ boleh kata bukanlah kill, tapi kita boleh cure ataupun boleh maintain macam mana body kita nak adapt dengan persekitaran. So macam contoh kata kalau demam, kalau kau layan demam tu kau lembik lah. Tapi kalau kau cuba kuatkan semangat kau, insyaAllah dengan bantuan izin Allah, korang boleh, mungkin dalam demam tu pun korang boleh buat kerja, boleh angkat berat apa semua kan. Macam tu lah. So dekat vending machine ni dia lah beberapa yang aku beli. So antaranya yang ini dengan yang ini. So macam shopping lah dekat pusat kuarantin tu. Macam-macam dia belinya. Macam lah tak ada benda lain nak beli kan. Macam lah kat luar nanti tak ada nak beli kan. Macam lah tu makanan terakhir. Tapi tak apalah, kita merasa kan. Bukan selalu. Kalau nak selalu tu dia masuk balik. Aku tak nak. Cukup lah sekali. And kita pusing. Hari tu berkesempatan, kebetulan masa tu hari Rabu. And then ada hari Jumaat tu diorang buat solat Jumaat secara berjemaah. Alhamdulillah berkesempatan solat secara berjemaah, solat Jumaat secara berjemaah. Experience lain, experience dia. Ramai yang solat, alhamdulillah. And then kita pusing, borak-borak. Kadang budak kecil pun ada, diorang main seronok berlari-lari. Kadang-kadang kawan dengan orang besar, orang ada yang datang seorang, dia datang dengan ayah. Sebab kira kawasan pusat kuarantin tu lelaki, semua lelaki, tak campur lelaki-lelaki, perempuan-perempuan lah. Kanak-kanak, remaja, dewasa dan warga emas pun tak lah, sampai 60 tahun. Ada yang paling tua pun 50 lebih. Ada yang aku borak dengan Uncle Cina ni. Dia cakap, saya duduk sini rasa seronok. Dia kata rasa seronok sebab dia dapat rehat. Sebab kalau tak dekat tempat kerja dia kira macam main worker lah. Even though dia bukan jawatan tinggi, seriously dia cakap, I bukan jawatan tinggi tapi I main, I kira yang handle lah dekat dia punya company. Aku tak ingat dia kerja kat mana, kerja company apalah. Tapi dia kata memang heavy punya kerja lah, macam angkat-angkat barang. Dia kata dia rasa lega lah bila dia dapat masuk pasal kuarantin tu, kira macam rehat. Dia rasa tenang, rasa macam, sebab oh yes, dia ada darah tinggi ke aku, dia macam heart attack macam tu lah. So bila dia panik ke apa ke, akan serang dia punya jantung. So bila dia duduk situ rasa tenang, dia rasa macam happy gila macam tu. Cakap tanya bila balik, dia kata tengoklah, I sudah kat sini 5 hari 6 hari macam tu lah. Sebab basically orang yang disahkan positif COVID
daripada tarikh yang disahkan positif tu dikira 10 hari untuk dia proses kuarantin. 10 hari. Selepas 10 hari akan dibenarkan untuk pulang, atau misal kata dikatakan kuarantin di rumah, akan dapatkan surat discharge daripada KKM. So memang ada surat dia. Dia bukan sesuka hati kau, dah dan kau merayau suka hati kau. No, dia ada surat discharge. Nanti aku tunjukkan. Okay, so budak-budak dengan uncle tu dah kena 2 kali aku jumpa dia. First day aku dah masuk tu memang jumpa dah, aku tengah charge phone dekat ada satu center tempat charge phone dekat plug. And then dia borak-borak, you baru masuk tanya. Kita pun orang dah ajak borak, kita pun layan lah kan. Tak elok lah pula. Kita layan aku macam okey. Tanyalah kerja mana. Dia duduk Seremban. So dia kata Seremban tu kata hantar ke pusat kuarantin Maps. So dia pun follow je lah, malas nak fikir banyak. So macam tu lah. Okay, so dah hari semakin hari duduk kat pusat kuarantin, makan minum, mandi, solat semua, beriadah kat dalam tu je. Dan aku paling menyesal sebab tak bawa baju sejuk. Memang sejuk gila kat dalam tu. Tidur tu aku selubung. Tapi kadang malam tidur, diorang tutup aircon. Sebab aircon tu yang macam main tau, macam gelembung punya tu. So bila dia buka, memang buka semua. Tutup semua. Panas memang panas habis lah. Kalau sejuk memang sejuk habis. So bila duduk kat situ dan hari semakin hari, sampailah hari yang sepatutnya discharge. Biasanya sehari sebelum discharge dia akan panggil nama. Nama sekian, sila ambil borang discharge. Dia akan check betul tak nama, katil mana, bila tarikh masuk. Dia akan buat calculation tarikh dia bila, dia akan keluarnya bila. Contoh macam aku dekat rumah 2 hari, and then 2 hari 3 hari macam tu lah. Sebab aku pergi buat swab first day tu hari Sabtu, and then hari Rabu, Selasa Rabu macam tu baru masuk pusat kuarantin. Jadi dah tolak 3 hari. Jadi aku kat sana 7 hari. Sebab 10 hari kan, so lebih kurang 7 hari lah. So dah kira 10 hari. Jadi kat situ hari yang dinantikan pun telah tiba, iaitu 1 hari bulan 3 2021, akan discharge daripada pusat kuarantin. So dah makan barang apa semua, rasa macam happy ada, sebab pun ada sebabnya. Sebab bukan apalah, sebab diorang boleh mainkan lagu balik kampung pula. Aduh, it's a funny thing lah, macam kelakar juga. Tapi feeling macam meninggalkan satu tempat kan. Sebab duduk kat situ bukannya sehari 2, 7 hari. So dah balik tu orang ramai nyanyi lagu balik kampung lah. Diorang pasang lagu Dendam Perantau lah, macam-macam. And then balik tu so kemas-kemas lah. Dah semua kemas katil, terbungkus cadar dengan sarung bantal dan juga bantal disediakan, letak dekat tempat dia. And then kita beratur untuk balik. So balik tu dia akan bagi surat discharge. Sebelum tu dah bagi surat discharge sebelum balik lah. Maksudnya sehari sebelum tu dah bagi surat discharge. So masa nak balik tu standby lah surat discharge tu, dia nak check lagi sekali. Dia takut orang lari. Yelah, nanti tiba kan tak bagi surat discharge, kau dah discharge, dah mandai-mandai lagi memisahkan orang kat luar sana. So dia akan check lah. And then nama, dia akan check nombor katil, nama, IC, nombor katil, dekat tu betul. Then dia potong gelang. So aku ada record. So kau tengoklah dulu kejap dia punya video untuk discharge. Itulah dia video discharge pada 1 hari bulan Mac 2021. Tada, ni lah ada gambar dia dengan bangganya pegang mihun goreng. Dapat sarapan pagi mihun goreng. Okay guys, so aku rasa cukup sampai di sini sahaja kisah
pengalaman aku dekat pusat kuarantin MIPS pada tarikh 24 Februari sehingga 1 Mac 2021. Aku harap video ni ataupun vlog ni dapat memberikan sedikit info pengalaman melalui perkongsian lah. Aku harap korang kat luar sana yang masih belum dapat vaksin lagi, terus pergilah cari solution untuk pergi dapatkan vaksin. Jangan takut, seriously. So alhamdulillah masa kena tu pun belum lagi varian Delta varian yang sebelum-sebelum tu, yang bukannya memang tak ada simptom dapat. Macam sekarang you tak ada simptom pun you ada COVID. Macam dulu memang ada simptom dan you dapat. So sekarang lagi bahaya lah. So elakkan tempat ramai orang, kena basuh tangan, pakai sanitizer, and then kalau boleh double mask lah. Even you keluar, elakkan lah macam random korang pegang mana-mana kan. Kalau dah pegang tu cepat-cepat sanitize. Ataupun kalau korang pegang tu kebetulan lalu kat tandas, cepat-cepat basuh pakai sabun, cuci bersih-bersih, keringkan dan pakai sanitizer. So ni nasihat aku lah. So memang lepas habis masa aku dekat, sebelum aku terlupa, masa dekat pusat kuarantin tu, actually diorang tak pakai pun face mask. Diorang tak kisah pun kau pakai ke tak pakai ke, tak kisah. Tapi for safety reason aku akan pakai sebab kita takut. Tapi masa tu pun single face mask kan. So kita pakai je face mask kat dalam tu. Kadang-kadang jaga buka macam nak makan ke, kadang-kadang bosan buka je lah kan. Sebab mostly semua affected COVID. So ada yang pakai, ada tak pakai, but depends on you. Tapi kalau you dah critical, you sendiri lah tahu kan. So aku pakai face mask kat sana, kerap basuh tangan, sanitizer memang standby dalam poket seluar. And then itulah, lepas solat ke apa ke, lepas tangan, sanitize. So tu je lah aku nak nasihatkan. Pakai double mask, for now lah pakai double mask, kerapkan basuh tangan ketika bersentuhan dengan apa-apalah. And then sanitize tangan, pastikan kawasan yang kita jejak tu, contoh dalam rumah kan, kalau boleh belilah yang sanitizer segan tu kan. Walaupun dikatakan tak function dekat manusia, macam tu lah. Tapi sebenarnya memanglah kau dah tembak dekat badan dah, kenapa yang tu function untuk macam meja ke kursi ke, yang benda tu mematikan kuman, macam tu lah. Okay, so aku rasa itu saja perkongsian aku sepanjang berada di pusat kuarantin MIPS pada 24 Februari 2021 sehingga 1 Mac 2021. So aku harap perkongsian ni dapat memberi sedikit info lah kepada korang kat luar sana. So itu saja. Jangan sedih-sedih. Kita jumpa dalam next video, dalam vlog yang akan datang. Stay tune, stay safe. Assalamualaikum.